Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ni boleh kata sebenarnya dah terlewat sikit lah. Adalah hari anniversary setahun Abang dah jadi YouTuber. Jadi hari ni Abang nak cerita tentang pahit maung menjadi YouTuber dan kenapa Abang jadi YouTuber, content creator, yang kita panggil content creator lah. Ini bukan aku dan cerita, aku dan santai ni, segmen aku dan santai. Sebenarnya Abang buat YouTube ni pada awalnya sebab Abang boring duduk rumah waktu PKP yang pertama, tak ada apa nak buat kan. Masa tu Abang tengah belajar lagi. Jadi tak kerja waktu tu sorang-sorang kat rumah. Jadi boring, daripada boring buatlah YouTube. Ditambah pula selalu dekat YouTube tu Abang tengok ramai gila yang kaya raya sebab YouTube. Dia buat YouTube dan dia jadi kaya raya, dan pendapatan dia orang boleh kata lebih daripada 5,000 sebulan, termasuk yang paling famous iaitu Sugu Pavitra kan. Waktu tu zaman Sugu Pavitra Abang buat YouTube waktu tu. Jadi Abang tengok, wah, ini point bagus nak buat pendapatan lebih ni. Bolehlah Abang buat YouTube. Abang nak buat YouTube apalah, masak-masak Abang tak reti. Jadi Abang pun pilihlah YouTube bercerita. Konon-konon ni macam mesti boleh dapat pendapatan at least 5,000 sebulan kot. Itu awal-awal lah. Lepas tu Abang pun buatlah YouTube. Benda pertama lepas Abang buat YouTube adalah mana nak dapat konten, mana nak dapat apa yang Abang nak ceritakan, mana nak dapat tu. Memang Abang cari kat Google lah. Kiranya cari kat Google lah kan. Cari belik kat Google, oh ini cerita apa tu, best kita cerita. Abang tak silap, Abang posting Abang yang pertama adalah macam mana nak tengok hantu. Macam tengok hantu macam mana nak tengok hantu kalau tak silap yang pertama. Tak setahun yang lepas, tahun 2020. Macam mana cara nak tengok hantu. Itu pun Abang cari dekat Google macam nak tengok hantu. Sebab Abang ni memang suka cerita-cerita misteri. Jadi Abang pun ceritakanlah. Dan masalah nak cerita depan kamera tu pun satu hal. Bila cerita macam susahlah nak cakap depan kamera sebenarnya. Bila Abang tengok video Abang yang lepas-lepas macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah, struggle loh. Bukan senang nak cerita depan kamera. Abang berlatih. Walaupun Abang ni kerjanya pensyarah, memang bercakap depan orang, tapi bila dengan depan kamera bukan benda yang senang. Itu Abang berlatih. Okey, lepas tu Abang posting lah video tu. Ni Abang buat ni sebab Abang tengok banyak YouTuber yang kaya raya tau, sebab kat YouTube. Ni semangat lah ni. Konon-konon target dalam masa setahun 5,000 sebulan. Macam tu, macam MLM. 5,000 sebulan, pendapatan atas angin. Tidak perlu bekerja, hanya content creator, anda mendapat 1,000,000 sebulan, katalah macam tu lah kan. Abang tengok lah. Abang ada mesej sebelum buat YouTube tu, Abang ada mesej dengan beberapa orang YouTuber dekat Instagram dia orang, dekat dia orang punya TikTok, dekat dia orang punya media sosial. Abang tanya, dia orang mula bagi kata-kata positif dan Abang pun rasa macam teruja lah. Antara yang Abang mesej adalah Abang mesej lah, ada YouTuber daripada Indonesia Abang, dan dia memang sangat famous. Abang mesej kat dia. Tu dia kata, okey bang, buat bang YouTube, Abang mesti buat, Abang mesti boleh apa, buatlah post. Bila post yang tengok 5 orang, kau rasa macam mana? 5,000 sebulan, 5 orang je yang tengok. Okey, tebalkan muka, post dekat Instagram, post dekat Facebook, itu okey lagi lah. Post dekat WhatsApp, Abang post dekat semua grup dekat WhatsApp. Abang tebalkan muka dengan banyak grup dalam WhatsApp tu kan. Abang post je. Ya Allah, kalau fikir balik, apalah aku buat ni. Malu. Tapi semata 5,000 sebulan. Post dekat YouTube, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat WhatsApp. Yang Instagram dengan Facebook tak ada masalah. Dekat WhatsApp tu memang post. Tapi memang view bertambah lah. Daripada, kalau tak silap Abang, daripada 5 orang yang menonton, dia naik ke 500 orang. 500 view. Okey lah. Semangat lah 500 view tu kan. Lepas tu Abang terus buat YouTube. Lepas tu orang komen positif. Tapi selepas 6 bulan kat situ, macam tu je lah. Abang punya view tu lebih kurang 100, 200, dindong-dindong situ je lah. Cuma komen pun dapat komen yang bagus-bagus kan. Cuma satu video pada video tu sebenarnya Abang rekod lebih kurang bulan 10 macam tu, tahun lepas.
tapi dia meletup pada bulan 12, dan dia meletup waktu abang tengah sedih. Masa tu abang tengah sedih gila, abang tengah down gila sebab anak buah abang meninggal. Anak buah yang ke-10, 8, 9, yang ke-9 salah. Yang ke-9 lelaki meninggal sampai masuk paper, masuk berita, meninggal sebab dekat paper tulis tersedak susu, tapi sebenarnya bukan tersedak susu, dia ada masalah lain lah, dan tak naklah abang komen kat sini kan, dan benda dah lepas kan. Itu bulan 12, dan tu posting abang yang abang post pada bulan 10 famous pada bulan 12 dan mendapat hit sampai 100,000 orang tengok. Video tu je, satu video tu je, dan disebabkan satu video tu abang terus dimonetize oleh pihak YouTube. Maksud monetize ni kita terus dapat income lah. Jadi selama daripada bulan 5 sampai ke bulan 12 abang tak dapat income apa-apa, dan selepas bulan 12 barulah abang satu video abang famous dan abang dimonetize. Syarat untuk kita dibayar adalah kita mesti ada 1,000 subscriber dan juga 4,000 jam tonton. Jam tau, bukan 4,000 minit tonton, bukan 4,000 saat, 4,000 jam tonton. Barulah korang boleh diletakkan iklan dan dibayar oleh YouTube. Dan waktu tu abang rasa macam, okay, this is the time aku akan mendapat 5,000 sebulan. Hampir. Tak, dia tak seperti yang korang bayangkan. Itu sahaja video yang hit. Selepas video tu tak adalah video yang hit pun. Abang rasa macam mula-mula rasa macam nak tarik diri tau. Mana silapnya abang ni? Macam-macam dah abang cerita. Cara bercerita abang belajar, cara buat editing abang belajar. Tapi yang keluarnya, yang tonton itu aja. Setakat 40-50 orang. Lepas tu naik ke 100. Selang 2-3 hari naiklah ke 100 lebih, 150, dah tu dah stop. Abang pun macam sedih tau, sebab kita dah buat penat tau. Jadi abang pun message lah dengan YouTuber, ingat tak yang YouTuber Inden tu kan? Abang message dekat punya Instagram lah. Abang tanya, "Dik, abang punya YouTube ni gini-gini aja dik, abang tengok kau punya macam hit je." Lepas tu dia bagi satu point kat abang yang abang rasa macam, okay, iaitu, "Bang, abang jangan risau. Saya dulu 2 tahun, saya punya view lebih kurang 100 ke 200 sahaja bang. Selepas tahun kedua, barulah orang baru kenal abang, orang baru tahu siapa abang, dan diorang akan terus follow abang sebab diorang tahu abang memberikan sesuatu untuk diorang." Jadi abang pun baru setahun kan. Jadi abang rasa macam abang kena tunggu setahun lagi. Itu pun kalau rezeki tu memihak pada abang lah. Abang kena tunggu setahun lagi lah untuk rasa macam dia rasa. Kadang-kadang kita tengok YouTube orang lain kan, buat benda-benda bodoh je pun dah hit sampai 100,000 view. Kita ni ya bercerita macam-macam, tak naklah cerita yang teruk-teruk, yang mengusik sensitivity, tak nak buat. Cerita-cerita hantu pun abang tak nak buat, sebab dulu abang buat cerita hantu dah tu kena tegur dengan suara imam tau. Imam tu cakap apa? Anta kalau anta buat video tentang hantu dan penonton tu akan lebih takut hantu daripada Tuhan disebabkan video anta kena bantai dalam kubur nanti, anta tahu. Macam tu lah ayat dia memang dia sebenarnya dia cakap bukan anta, dia cakap awak lah, tapi abang berlakunya. Dan abang macam takkan abang nak buat cerita yang lepas tu abang kena bantai dalam kubur. Tak nak lah. Okay, lepas tu abang beralih pada cerita-cerita yang memberi manfaat pada orang kan. Lepas tu orang ramai pun tak beritahu kat abang, "Bang, ceritakan tu, bang, ceritakan ni pun." Abang ceritalah. Tapi realitinya kat sini adalah bukan senang jadi YouTube. First, korang kena tahu buat konten, kena tahu editing. Lepas tu korang kena redha yang YouTube korang ni tak berapa ramai orang nak tengok. Mungkin ada banyak sebab. Kita tak boleh salahkan penonton, sebabnya penonton ada selera dia sendiri. Abang sendiri menonton, abang ada selera abang sendiri kan. Jadi tak semua orang selera dengan kita, dan kita memerlukan masa yang panjang untuk orang menerima. Telinga ni nak terima sesuatu bukan senang tau. Jadi abang memerlukan masa untuk orang terima abang punya konten. Jadi bagi orang yang mula-mula buat YouTube ni, abang nak bagi tahu,
korang janganlah perasan buat YouTube hari ni esok korang popular. Dia ada satu teori tau, satu teori dalam perniagaan. Cepat korang naik, cepat korang turun. Lambat korang naik, lambat korang turun. Dan banyak YouTuber, kalau korang nak tengok, dalam masa setahun pendapatan pun mencanak sampai ratus puluh ribu, tapi lepas tu hilang. Abang perasan dah beberapa orang lepas tu buat hilang. Macam abang tak nak lah macam tu. Jadi dia tadi kecewa tak dapat pendapatan, dah penat, pendapatan sikit macam tu. Tapi benda tu berubah bila abang tanya dekat YouTuber Indon tu. Dan benda yang kedua berubah sebabnya abang tukar niat. Abang bukan untuk pendapatan semata-mata. Niat abang adalah untuk memberikan sesuatu. Niat abang adalah untuk abang keluar daripada dunia abang. Dunia abang adalah dunia pendidikan, dunia pensyarah, dunia seorang pensyarah, iaitu kerjanya adalah mengajar, membuat kajian, menulis. Dan ini adalah dunia abang yang abang keluar daripada dunia abang. Ini cara abang terapi. Abang ubah pemikiran macam tu. Terapi untuk abang keluar daripada dunia abang yang sebenar. Dan abang akan buat YouTube semata-mata untuk memberikan sesuatu pada orang. Dan pada masa yang sama abang keluar daripada hidup abang. Abang buat hidup dunia abang sendiri. Ini adalah dunia abang sendiri. Dunia abang dengan pendengar-pendengar abang. Dan benda yang paling seronok dalam YouTube adalah bila diorang komen yang positif, yang membina lah, komen yang membina. Bang, tahniah bang, best bang cerita abang. Oh bang, saya baru tahulah bang cerita dia macam ni. Oh bang, macam ni rupanya. Oh terima kasih bang. Saya tak sempat nak baca tengok video abang. Bang, saya pula tak pernah tengok muka abang. Saya pasang YouTube abang bila balik kerja, dengar je suara abang. Dapat komen-komen macam tu, dia akan jadi macam aku memberi sesuatu pada masyarakat. Selain daripada abang mengajar, abang beri sesuatu dari sudut yang lain dekat masyarakat. Tak kisahlah, mungkin lambat lagi kot abang nak dapat tontonan sampai ratus ribu, 100,000 kan, 100,000, 200,000. Mungkin lambat lagi lah, mungkin 3-4 tahun, mungkin tak ada langsung sampai ke situ. Mungkin setakat ini je satu dah. Tapi kalau abang tunggu view, memang abang akan penat dan abang akan tarik diri. Tapi abang tak buat macam tu. Abang decide abang nak memberikan sesuatu supaya masyarakat yang tak sempat nak baca, orang-orang kita yang tak sempat nak baca, tahu sesuatu daripada YouTube abang, dapat ilmu tu daripada YouTube abang. At least kalau dekat akhirat nanti, kalau kita kan ada orang Islam, orang Kristian, semua ada kat akhirat kan. Kalau kat akhirat nanti, dekat syurga nanti, kata salah satu amal jariah abang adalah menceritakan pengetahuan untuk orang. Mana tahu kan. Jadi bila abang ubah niat tu, dia terus jadi macam tak kisahlah, tak ramai view pun okey. Yang penting orang suka, orang boleh dapat sesuatu daripada YouTube abang, dan itulah memadai kan. Itu je. Jadi ini adalah ucapan sempena setahun abang buat YouTube. Dan kalau korang yang baru nak menceburi bidang YouTube tu, padamkanlah niat. Kalau korang nak dapat cepat view, boleh korang dapat cepat view, iaitu korang buat benda-benda bodoh, korang jalan-jalan tu sadung tayang-tayang badan, bolehlah dapat. Tapi setiap apa yang kita buat ada kesannya di kemudian hari. Contohnya lah, abang bukan nak kritik tapi sebagai peringatan untuk diri abang sendirilah. Kalau abang buat sesuatu yang bodoh tau, yang bodoh dekat YouTube, bodoh tu akan diceritakan sampai abang tua tau. Diceritakan sampai abang tua. Lepas tu, dan abang memang dah akan dapat duit sebab view abang tinggi. Tapi adakah abang tak akan dipersoalkan di akhirat? Abang akan dipersoalkan di kemudian hari. Itu abang yakin kan. Dan kalau abang pula buat sesuatu cerita yang tak ada manfaat lah, secakap cerita yang abang tengok YouTube sekarang ni, bukan abang nak kritik, tapi abang nak menyedarkan sesuatu kan. YouTube tentang hantu. Abang tahu memang korang ada yang minat YouTube hantu kan.
Tapi sebagai content creator, kalau kita buat sesuatu yang lebih membuatkan orang yang menonton lebih takut dengan hantu berbandingan Tuhan, berbanding dengan Allah Ta'ala, kita kena nanti, kan? Kena. Tak naklah nanti abang tersekat masuk syurga, amin, tersekat masuk syurga disebabkan benda-benda macam tu. Tu macam sesuatu yang tak boleh, tak elok lah. Abang pun tak nak. Tapi kalau korang nak buat, terpulang. Dia macam terpulang ni pun pendapat abang kan, terpulang lah pada korang nak buat, itu tak ada masalah. Dan abang cuma macam orang minum arak, agama kita ke agama mana-mana agama pun melarang minum arak, tapi tetap juga ada orang minum arak kan. Ada orang minum arak, kita tak boleh halang, dan kita tak boleh judge orang tu, orang minum arak memang akan bakal masuk neraka, tak boleh judge macam tu. Macam tu juga dengan YouTube ni. Memang ada ramai orang yang buat konten yang bukan semata-mata untuk dapat pendapatan, semata-mata untuk famous, untuk gila glamour, tapi kesannya sampai tua nanti, sampai ketua kesannya, sampai mati, sisa sampai mati. Ada YouTuber yang dah mati pun cerita YouTuber dia menari tetap ditayangkan juga kan. Sedih kan, tak sedap lah. Ini macam ada YouTube, TikTok, orang tu dah mati tau, TikTok berjoget-joget sampai abang beritahu kat kawan abang, jangan share lah benda ni, dia dah meninggal, tak elok lah, janganlah share, kesian dia kan. Sebab kita tahu kalau benda-benda macam tu tak memberi manfaat pun dekat alam sana kan. Apa-apa pun dah tua kot je kan, cerita pasal akhirat. Jadi sekali lagi abang nak beritahu pada orang yang mula nak berjinak-jinak dengan YouTube tu, korang bukan mudah. Mungkin rezeki korang tak macam abang lah, rezeki korang mungkin buat satu video hook terus monetize, terus orang suka, itu rezeki korang. Tapi majoritinya ya, yang YouTube-nya memang tak ramai yang akan boleh bertahan, yang akan sukses. Yang kalau korang nak buat YouTube, ubah niat, untuk apa kita buat YouTube. Barulah korang akan rasa, taklah rasa penat sangat. Penat tu ada tapi tak rasa penat. Macam abang, YouTube abang view lebih kurang 100 je kan, 100 lebih. Tapi abang macam niatkan untuk masyarakat, niatkan untuk sesuatu, bukan untuk pendapatan. Dan itu je pesan abang. Ini adalah ucapan untuk setahun Joe si penglipur lara. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.